Nabi dah kunyah pelan, tuan-tuan, tulang bercakap. Ini mukjizat, tulang bercakap beritahu daging tadi racun. Nabi kehet balik, Nabi luahkan kembali daging yang dikunyah. Tetapi sisa racun telah menyerap masuk ke dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa sakit yang berpanjangan, terutama balik hajjatul wada tadi. Bishir kubur tu, tuan sekalian, dia telah daging tu. Ini cerita Yahudi, tuan sekalian, dan kemuncak kepada kesan besar sulh Hudaybiyah adalah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Apabila tahun 8 Hijrah, kabilah Bani Bakar perang lawan kabilah Bani Khuza'ah, sekutu kerajaan Islam Madinah. Mekah tolong Bani Bakar sekutu mereka. Nabi melihatlah peluang paling baik. 20 orang pemimpin Bani Khuza'ah datang mengadu kepada Nabi tentang serangan Mekah. Nabi lihat dia peluang paling baik untuk diajar Mekah yang khianat. Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam. Ramadan tahun 8 Hijrah. Sampai mereka pada mana 10 Ramadan di Bumi Mekah, Nabi tak serang, buat perang sarah. Suruh tentera Islam seorang pasal 3 munafik. Maknanya 10 kali 10,000 kali 3, 30,000 munafik. Terang benderang pergi Mekah, tuan-tuan. Ini ada yang kata al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi. Tuan-tuan sekalian, orang Mekah gegar, takut dah. Tak daya lawan dah, tuan-tuan. Selama ni Mekah ramai. Orang yang kecil, kedai pun mereka ada ni, mereka ramai. Akhirnya 10 Ramadan, Nabi dengan sahabat-sahabat masuk ke Mekah dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada, tuan-tuan sekalian. Tunjuk kekuatan, jalan buka dada tak boleh di luar perang. Ini jalan orang sombong, orang angkuh. Tapi masa perang, jangan kena tunjuk kekuatan. Jalan kena buka dada. Tak boleh kita pergi perang, jalan tunduk, warah, tuan-tuan. Itu bukan warah, wakroh dia panggil, tuan-tuan. Nabi istilah bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Mari seorang puak saudara Nabi, nama Al-Abbas. Kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang yang gemarkan pada pujian. Kamu lakukan sesuatu supaya dia muas semoga. Nabi ni sayang pada Al-Abbas. Dan tuan-tuan ingat, Al-Abbas ni orang pertama yang sembahyang jenazah Nabi masa Nabi wafat. Anak dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nabi doa alim Quran dan alim ilmu ta'wil Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi pun istilah bahawa siapa yang berlindung di Kaabah, maka dia akan selamat. Dan bahawa siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia juga akan selamat. Dan bahawa siapa yang menutup daun dan pintu rumahnya juga akan selamat. Tuan-tuan, Abu Sufyan dia dengar Nabi sebut nama dia. Nabi letak dia pada tempat yang tinggi. Sedangkan dia ni, tuan-tuan, rekod hitam, tuan-tuan. Dia lawan Islam, dia lawan Nabi, lawan semua. Nabi bukan orang lain. Nabi ni menantu dia, tuan-tuan. Ramlah binti Abu Sufyan tu anak dia lah. Tuan-tuan, Ramlah tu Ummah Habibah tu anak dia. Tapi dia lawan Nabi comel ekor, lawan sungguh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia boleh tengok sifat pemaaf Nabi. Jiwa besar Nabi ni lah, maka dia tersentuh hidayah dan telah memeluk agama Islam. Kesannya, tuan-tuan, orang Mekah, penyokong rakyat Mekah ni berbondong-bondong pakat masuk agama Islam. Betul lah kata hukama, an-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Betul, tuan-tuan sekalian. Dulu Tiaw Pasal sama. Raja di Hindu, nama Raja Merah Sindu. Mari pendakwah Arab, Islam ke Raja Pasal. Tuan-tuan sekalian, dia masuk Islam, rakyat Pasal, tanah jajah pun pakat masuk Islam. Dan ditukar nama Sultan Malikus Saleh, tuan-tuan sekalian. Ini sejarah, tuan-tuan sekalian. Orang Melayu sama, orang Arab pun sama. Cuma 80 orang yang tak beriman. Rekod sirah kata 80 orang termasuk Safwan bin Umayyah. Pasal apa degil sangat ni? Mereka orang ada kepentingan. Contohnya mereka bisnes patung berhala. Mereka fikirkan mereka mahu Islam, macam mana dengan perniagaan? Sekurang-kurang Mekah ni, tuan-tuan, musim berlaku berhala, musim haji lah. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, orang Arab, orang Jahiliyah mari, tak punya berhala mari, beli patung, bawa banyak-banyak. Sebab tu sejarah Mekah ni, tuan-tuan baca Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Mukhtar bin Syam, Abu Jahal ataupun Amr bin Syam, Abdul Uzza, Abu Lahab. Ni semua mereka berhala, tuan-tuan. Orang mereka patung berhala. Sebab tu mereka lawan akidah Islam. Tuan-tuan sekalian, 80 orang ada kepentingan. Jadi Nabi suruh sahabat-sahabat bersihkan Mekah daripada wasani agama syirik semua berhala ni. Nabi buat dulu, dia sebagai example, tuan-tuan. Nabi tolak, Nabi tolak, Nabi jatuh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pun ikut buat sama.
Patung yang kecil 1000, tuan-tuan. Patung besar 360 buah. Mewakili kabilah-kabilah Arab di Makkah. Kabilah Arab di tanah Arab tu 360 buah. Al-Lata, Hubban, Manna, Uzza, semua dibersihkan, tuan-tuan. Akhirnya Nabi suruh Bilal Al-Habsyi naik atas bumbu Kaabah untuk melakukan azan bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Untungnya syirik dijulang tauhid di Mekah. Jadi pekan awal daripada Madinah Al-Munawwarah. Inilah, tuan-tuan. 8 tahun yang Nabi daripada hijrah, tuan-tuan terusir, akhirnya balik semua dengan penuh kegembiraangan. Ini cerita besar daripada Sulh Hudaybiyah yang kita baca, kita sebut pada malam ini. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita menjadi orang yang cinta, yang kasih terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita buat sirah ni, tuan-tuan, nak tambah subur sayang kita pada Nabi. Sayang, cinta pada Nabi ni prasyarat keimanan. Tak beriman kita kalau tak sayang kat Nabi. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun habba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapanya dan seluruh manusia. Tuan-tuan tengoklah sama kita ni. Siapa yang nak baki pertama roh Nabi? Siapa, tuan-tuan? Dalam beberapa tahun ni cukup. Ada Salman Rushdie. Salman Rushdie, surah syaitan. Di England dapat Sir lagi. Di England dapat Sir bukan mudah, tuan-tuan. Saya pergi ke Manchester, pergi ke Cambridge, pergi ke London. Oh, saya orang dapat Sir ni. Ya, tuan-tuan, kita Datuk Shah Rukh Khan pun boleh, tuan-tuan. Dia payah untuk Sir, tuan-tuan sekalian. Boleh Sir. Sebab karya dia menentang Nabi, menghina Islam, menghina Rasulullah, tuan-tuan. Ada Tasliman Nasrin. Lagi dahsyat, orang perempuan daripada negara Bangladesh. Arab pelihara Tasliman Nasrin. Orang Arab kepada Nabi, nama Haidar bin Haidar. Orang mana? Orang Syria. Tapi duduk Mesir, tuan-tuan sekalian. Buat novel fiction, dia masuk watak Nabi. Watak Khadijah, dia hina watak tersebut, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada, tuan-tuan sekalian, suatu kapal Jalen Foster di Denmark, hina Nabi tahun 2006. Karikatur oleh Nabi, Jalen Foster. Ada kapal, tuan-tuan, Nigeria this day yang menghina maruah Nabi. Cukup teruk. Cukup teruk ini maruah Nabi, tuan-tuan sekalian. Inilah cerita. Kita mesti belajar sirah untuk menanam rasa kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk istizah memperlukan Nabi. Tuan-tuan tahu kan isu di Selangor, tuan-tuan tahu, ada Rasul Melayu, tuan-tuan. Haji Kohar. Kita buat report lama dah, baru kena penjara 10 tahun. Dan kita minta supaya Saki Baki ni melok dia tu tulis Rasulullah itu hanya tu biar kena juga, tuan-tuan. Di Kemusah Ulu Kelang 4-5 tahun lepas, tuan-tuan, dia buat report, Jahil mari siasat, dia takut dah. Dia buat press conference, buat sidang media, dia mengisytiharkan menetapkan jawatan sebagai Rasul. Ulang dah, tuan-tuan. Mengingatkan di sekolah, apa? Memang tak jawatan begitu. Nabi kata, la nabiyya ba'da. Tak ada Nabi lagi selepas pada aku. Tuan-tuan, mana ini istizah, ini memperolehkan Nabi. Mana kita kena jaga, tuan, baru Nabi. Jadi itulah, saya ingat pada malam ini, saya ingat terima kasih, tuan-tuan. Dah sejam lebih kita bersama. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan kata akhir untuk kita terus memetik mutiara-mutiara ilmu, insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.